Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أما بعد. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, pada malam ini kita dapat bersama-sama sekali lagi untuk kita sambung balik kuliah kita menggunakan buku Nihayatul Alam, pengakhiran bagi alam ini, yang membicarakan berkaitan dengan tanda-tanda kiamat. Dan insya-Allah hari ini kita nak mula dengan bab yang ke-83, tanda kiamat yang kecil yang ke-83 yang dinyatakan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pertamanya saya nak mohon maaf kerana sedikit kelewatan disebabkan oleh kerana kamera saya ni, kamera yang biasa keluar ni ada masalah pula hari ni. Dia tak boleh nak on. Jadi saya terpaksa guna kamera laptop saya lah. Kamera yang kurang sikit dia punya kualiti, jadi sebab tu gambar tak jelas. Tapi saya yakin dan percaya tuan-tuan, sebenarnya kamera tu tak penting sangat. Bukanlah yang penting tu melihat muka saya, tetapi yang penting tu adalah melihat ataupun mendengar apa yang saya nak sampaikan, kerana yang saya nak sampaikan ni merupakan pemahaman daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang penting tu bukan muka saya. Yang penting tu adalah kalam Allah dan kalam Rasul. Jadi sebab itulah tuan-tuan dan puan-puan sudi menunggu walaupun saya sedikit lewat. Dan untuk yang keduanya, sebelum kita nak mula kuliah hari ini, kita doakan kepada salah seorang daripada orang besar Nur Islam Academy, iaitu Kak Lin kita, yang baru saja tadi menelefon saya. Dia tak dapat nak hadir pada malam ini secara dalam talian. Dia call saya dalam keadaan tergesa-gesa tadi kerana anaknya berada dalam keadaan yang tidak sihat. Jadi saya mohon kepada semua yang hadir pada malam ini di Zoom ini dan juga di Facebook, supaya kita sama-sama mendoakan anak kepada Kak Lin kita supaya diberikan oleh Allah Azza wa Jalla dengan kesembuhan. Anak dia tak sihat hari ini, jadi kita doakan semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan, berikan kesihatan yang berpanjangan kepada anak Kak Lin kita yang diuji oleh Allah Azza wa Jalla dengan sakit. Yang mana doa yang Nabi SAW ajar, Allahumma rabban nas adhibil ba'as ishfi anta syafi la shifaa illa shifauk shifaun la yughadiru saqama. Ya Allah, Tuhan segala manusia, azhibil ba'as, hilangkanlah kesakitan, ishfi anta syafi, berikan kesembuhan kerana engkaulah penyembuh, la shifaa illa shifauk, tidak ada penyembuhan melainkan hanyalah penyembuhanmu wahai Tuhan, shifaul la yughadiru saqama, hanya Tuhan saja yang boleh memberikan kesembuhan, dan kita mengharapkan agar kesembuhan yang Tuhan beri, kesembuhan yang tidak tinggal sebarang penyakit yang lain. Jadi itulah yang kita doakan kepada anak Kak Lin kita, semoga diberikan kesembuhan insya-Allah. Jadi kita nak sambung hari ini bab yang ke-83, iaitu kata Syekh Muhammad Al-Arifi dalam kitab dia Nihayatul Alam ini, dia kata bab yang ke-83, tarkul hukmi bima anzalallah,
meninggalkan berhukum dengan apa yang Allah Ta'ala turunkan. Kita semua tahu di dalam agama ni ada hukum. Ya? Bahkan dalam dunia ni kita boleh kata secara umumnya ada hukum. Siapa yang belajar ilmu bahasa Arab dia tahu dalam bahasa Arab ada hukum. Apa dia? Mubtada hukumnya marfu', khabar hukumnya marfu', isim kana hukumnya marfu', khabar kana ya hukumnya mansub. Itu hukum nahwu, hukum tata bahasa. Ada juga hukum akal. Hukum akal mungkin akal mengatakan benda ni mustahil. Mustahil pada akal. Mungkin benda ni akal kata wajib pada akal. Mungkin benda ni akal kata boleh jadi. Boleh jadi ni maksudnya kebarangkalian boleh jadi, kebarangkalian tak jadi. Dalam agama pun ada hukum. Yang mana hukum dalam agama ni secara umumnya ada 5 yang dipanggil sebagai hukum taklifi. Apa itu hukum taklifi? Hukum taklifi ini merangkumi wajib, merangkumi sunat, merangkumi haram, merangkumi makruh dan merangkumi harus. Jadi apa dia haram, apa dia makruh, apa dia wajib, apa dia sunat, apa dia harus telah dihuraikan oleh ramai ustaz sebelum-sebelum ni, dan saya percaya tuan-tuan dan puan-puan pun yang follow kuliah ni pun dah tahu dah benda tu. Jadi saya tak perlu nak hurai panjanglah. Bila disebutkan tentang hukum, ada hukum yang Islam meletakkan ia di bawah tanggungjawab peribadi. Dia di bawah tanggungjawab peribadi. Jadi bila peribadi, kita disuruh untuk berdakwah. Kita disuruh untuk berdakwah manusia, tapi kita tidak boleh mencampuri urusan dia selagi mana benda tu tak termasuk dalam undang-undang. Tapi kalau kita pemerintah, kita ada hak lah untuk mengenakan ta'zir. Kerana dalam Islam ni ada hukum, ataupun kalau pemerintah lah, kalau dia tu pemerintah, dia boleh laksanakan hukuman hudud kalau hukuman tu termasuk dalam kesalahan hudud, ataupun dia boleh laksanakan hukuman ta'zir. Kalau kesalahan tu termasuk dalam hukuman ta'zir, dia boleh kenakan hukuman qisas kalau dia berkaitan dengan pembunuhan dan mencederakan orang lain tanpa sebab. Baik. Jadi bila kita sebut tentang tarkul hukmi bima anzalallah, di antara tanda kiamat itu ialah meninggalkan berhukum dengan apa yang Allah Ta'ala turunkan. Kata Syekh Muhammad Al-Arifi, al-hukmu bima anzalallah min aujabil wajibat. Berhukum dengan apa yang Allah Ta'ala turunkan ialah di antara kewajipan yang paling wajib. Allah Ta'ala berfirman, wa lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Sesiapa yang tidak berhukum dengan apa yang Allah Ta'ala hukumkan, sesiapa yang tidak berhukum dengan apa yang Allah Ta'ala turunkan, maka mereka itulah orang-orang yang kafir. Mereka itulah orang-orang yang kafir. Maksudnya apa ni? Maksudnya dia tidak berhukum dengan hukum Allah, tak percaya dengan hukum Allah. Dia ingkar dengan hukum Allah yang telah diputuskan oleh Quran dan Sunnah. Maka dia ni dianggap telah bersifat dengan sifat orang yang tak beriman. Sebab apa? Sebab yang tak percaya hukum Allah ni orang tak beriman je. Cuma orang Islam ni kalau dia tak melaksanakan hukum Allah, kita tak boleh secara borong mengatakan dia terus kafir. Tak boleh secara borong mengatakan dia ni dah kafir dah, kerana kita kena perincikan. Sebab itu para ulama ketika mana menghuraikan tentang bab pengkafiran, takfir, nak mengkafirkan seseorang, mereka meletakkan di sana ada terhindarnya salah satu daripada mawani'ut takfir. Apa itu mawani'ut takfir? Maksudnya bila kita nak mengkafirkan seseorang, kita perlu melalui proses. Perlu terhindar daripada salah satu ataupun lebih mawani'ut takfir. Apa itu makna? Perkara yang boleh menghalangkan pengkafiran. Contohnya, satu orang kita tengok telah melakukan satu benda yang boleh mengkafirkan dia.
kita kena tegakkan hujah dulu. Kita kena maklum kat dia dulu benda yang dia buat ni boleh membawa kepada pengkafiran. Sebab takut-takut dia buat benda tu dalam keadaan dia jahil. Maka kita tak boleh hukum dia kafir sebab dia jahil. Dia tak tahu benda tu tak boleh. Dia tak tahu benda tu boleh mengeluarkan dia pada agama. Yang pertama, boleh jadi dia ni orang kata apa, jahil satu. Yang kedua dipaksa. Dia buat dalam keadaan dipaksa. Kalau dia tak buat benda tu dia dibunuh. Boleh jadi dia mempunyai takwil. Dia ada takwilan dia sendiri. Dan takwilan dia tu walaupun salah tapi setidak-tidaknya dia ada takwil. Maka kita tak boleh kafirkan dia. Maka kita perlu tegakkan hujah dulu. Tidak berhukum dengan hukum Allah ada kalanya kerana dia mengingkari. Kalau dia ingkar, contohnya bila dia kata, saya sebenarnya solat ni, bagi saya lah, solat 5 waktu ni tak wajib. Bila dia kata solat 5 waktu tidak wajib, maka dia telah terkeluar daripada Islam setelah ditegakkan hujah. Boleh jadi dia jahil. Bila dia jahil, kita kena bagi tahu. Ni dalilnya. 1, 2, 3. Kan? Itu yang kita kena buat dulu. Jadi, kalau dia degil, dia tetap kata tak wajib juga. Setelah diletakkan dalil yang begitu jelas, setelah ditegakkan hujah, tetap tak mau tukar juga. Maka dia diberi masa 3 hari untuk dia bertaubat. Pemerintah Islam kena bagi. Sebab dia dah murtad dah ni. Yang mana dalam Islam, hukuman murtad ni kira bunuhlah. Cuma ada berbeza. Cuma ada berbeza pandangan sikit. Sebahagian ulama kata dibunuh tu kerana siasah. Maksudnya hukuman politik zaman tu. Ada yang kata, bahkan kebanyakan ulama, majoriti ulama silam dan hari ini mengatakan dibunuh tu kerana hudud. Siapa yang murtad. Tapi sebelum nak bunuh tu, kena beri ruang untuk istitabah. Apa itu istitabah? Kena minta bertaubat. Cuba tuan-tuan bayangkan, kalau satu orang ditangkap oleh pemerintah Islam, kemudian dikatakan kat dia, kamu telah melakukan satu perkara yang boleh menyebabkan kamu murtad. Ni kesalahan kamu, 1, 2, 3. Ini jawapan dia yang mengatakan kamu salah. Ni dalil dia. Ni firman Allah. Ini firman Allah dalam surah ni. Ni firman Allah dalam surah ni. Ni kata-kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ni. Ni pandangan para ulama mentafsirkan hadis ni. Kamu kena kembali kepada Islam semula. Dia kata saya tak mau. Tak apa. Kami beri kamu 3 hari. Kalau lepas 3 hari tak bertaubat, tak kembali kepada agama Islam, setelah ditegakkan hujah ni, kami datang esok. Kami datang lusa sehingga 3 hari. Lepas 3 hari kalau tak berubah lagi, kami akan bunuh. Tuan-tuan, cuba bayangkan orang yang nak dibunuh. Dia fikir panjang tak? Dia mesti fikir panjang. Akhirnya dia mesti terima balik Islam. Jadi, itu prosesnya. Sebab itu kita jangan suka-suka senang-senang mengkafirkan orang. Sebab mengkafirkan orang ni ada proses yang telah diletakkan oleh syarak. Itu kalau nak hukum kafir pada individu secara spesifik. Tapi kalau kita nak hukum perbuatan, contohnya macam kita mengajar, kita kata perbuatan meminta sesuatu daripada makhluk, benda yang hanya Allah saja boleh beri. Perbuatan ni adalah perbuatan yang syirik dan kufur. Tapi kita tak hukum orang, kita hukum perbuatan. Kita kata siapa yang buat macam ni jatuh kafir. Yang tu tak apa. Sebab kita tak hukum orang lagi. Tapi bila nak pergi kepada hukum individu, proses yang saya sebut tadi tu perlu ada. Supaya kita tidak boleh untuk menghukum orang secara tanpa disiplin. Itu bahaya. Dan nak membunuh orang ni mengikut undang-undang bukan kerja kita sebagai rakyat. Dia adalah hak pemerintah.
Nak laksanakan hukuman hudud perlu adanya pemerintah Islam. Nak laksanakan qisas perlu adanya pemerintah Islam. Jadi tak boleh kita suka-suka je buat. Sebab takut nanti negara ni akan jadi, negara orang Islam akan jadi fauda. Akan jadi tak ada sistem. Dia semua orang boleh berhukum sendiri-sendiri. Tak boleh tu. Maka sebab itu para ulama menegaskan hukum, nak laksana hukum, terutamanya hukum jenayah terhadap mana-mana penjenayah, perlu dimasukkan dalam mahkamah kerajaan Islam dan perlu untuk melalui proses pembuktian dan sebagainya, dan nak laksana hukum perlu untuk dilaksanakan oleh pemerintah umat Islam. Okey. Kata Syekh Muhammad Al-Arifi, dia kata apa? Wa fi akhir zaman tunqadu 'ural Islam 'urwatan 'urwah. Dia kata di akhir zaman nanti akan terlerainya simpulan Islam, satu simpulan demi satu simpulan. Wa awwalu ma yunqadu al-hukm bima anzalallah. Yang terawal yang akan dirungkai ialah berhukum dengan apa yang Allah Ta'ala turunkan. Walaupun tidak semua, tapi sebahagiannya ada di akhir zaman nanti. Yang mana Syekh Muhammad Al-Arifi membawakan satu hadis an Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yuntaqadanna 'ura al-islam 'urwatan 'urwatan fakullama intaqadat la yantaqidanna 'ura al-islami 'urwatan 'urwatan fakullama intaqadat 'urwah tashabbasa an-nasu billati taliha wa awwaluhunna naqdan al-hukmu wa akhiruhunna as-salah. Yang bermaksud hadis ni riwayat Imam Ahmad, yang mana perawinya adalah perawi yang sahih. Baik. Maksud riwayat ni, maksud hadis ni adalah Islam itu ikatan dia, simpulan dia akan terungkai. Akan dirungkaikan. Maksud Islam tu kuat, kukuh dia punya ajaran dia, dia punya rukun dia, dia punya syarat dia. Maka kukuh asalnya. Tetapi lama kelamaan dia akan dirungkaikan. Dia akan dirungkaikan, satu persatu akan dirungkaikan. Satu rungkai akan dicabut. Dan apabila satu rungkaian dicabut, manusia akan pegang, akan berpaut kepada rungkaian selepasnya. Dan yang paling awal akan dirungkai ialah hukum. Apa itu hukum? Undang-undang. Dan yang paling akhir sekali akan dirungkai ialah salat. Maka berhukum dengan hukum yang diturunkan oleh Allah, yang dimaksudkan dalam bab ini ialah berhukum dengan undang-undang Islam. Undang-undang Islam ni, dia ada yang saya sebut tadilah, ada yang dimasukkan di bawah kategori hudud, ada yang dimasukkan di bawah kategori qisas, ada yang termasuk di bawah kategori ta'zir. Ta'zir ni apa dia? Ta'zir ni benda selain daripada hukuman bunuh ataupun jenayah pembunuhan dan jenayah melukakan orang, selain daripada jenayah hudud. Maka dia termasuk dalam jenayah ta'zir. Ta'zir ni luaslah. Islam tidak meletakkan hukuman dia. Islam tak meletakkan hukuman dia yang spesifik. Maka terpulang kepada pemerintah. Apa? Terpulang kepada pemerintah. Pemerintah nak letak apa? Terpulang. Ya. Tapi kalau hudud, oleh kerana namanya pun hudud, diambil daripada perkataan had. Dia ada had. Maka hukuman dia spesifik. Tak boleh lebih, tak boleh kurang. Hudud ni kesalahan apa? Hudud ni kesalahan dia antaranya zina. Hudud zina.
Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Quran, az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Penzina perempuan dan penzina lelaki itu, hendaklah setiap seorang daripada mereka itu kamu sebat 100 kali. 100. Tak boleh sebat 101, tak boleh sebat 102. Kena sebat 100 kerana hukumannya berkadar. Tapi sebelum nak sebat, perlu ada proses. Perlu ada 4 orang saksi dan yang lain-lain lagi lah yang diletakkan oleh para ulama. Ya, berdasarkan kepada apa yang disebutkan di dalam Quran dan Sunnah. Kemudian kita ada hudud hirabah, melakukan kekacauan di atas muka bumi ini. Allah Ta'ala menyebutkan dia punya hukuman sama ada bunuh, sama ada disalib, potong tangan dan kaki secara bersilang ataupun buang negeri. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, innama jazaa'ul ladzina yuharibunallaha wa rasulahu wa yas'auna fil ardi fasada ay yuqattalu aw yusallabu aw tuqatta'a aydihim wa arjuluhum min khilaf aw yunfaw minal ard. Adapun balasan orang yang melakukan muharabah, yang melakukan kerosakan di atas muka bumi dan berusaha untuk melakukan kerosakan di muka bumi ini, maka hendaklah dia sama ada dibunuh ataupun disalib. Ini orang yang boleh kita kata dalam bahasa yang kita mudah, melakukan kerosakan terang-terangan, rampas harta orang, merompak, melakukan kekacauan dan sebagainya. Ini hukum dia. Dibunuh, mungkin disalib, mungkin dipotong kaki dan tangan bersilang, ataupun dibuang negeri. Boleh jadi juga, ya, hukuman ini terpulang pemerintah nak tengok yang mana yang sesuai. Kalau dia membunuh dengan kerosakan yang dia buat, maka dia dibunuh. Maka itu perbahasannya panjanglah. Mencuri juga ada hududnya, potong tangan. Qazaf, tuduh orang lain berzina tanpa bawa 4 orang saksi, disebat 80 kali. Kan? Minum arak juga ada hudud dia, 40 sebatan. Ya. Dan juga murtad. Ya, murtad yang saya telah sebutkan tadi. Jadi ini kesalahan-kesalahan yang ada dalam hukuman jenayah Islam. Yang mana hari ini kalau kita tengok, tak banyak dah negara yang melaksanakan benda ni. Yang ada pun Arab Saudi je lah. Walaupun Arab Saudi itu kita duk panggil Wahabi, tapi dialah antara negara yang berjaya melaksanakan hukuman ni. Hukuman hudud ni. Hukuman hudud dan hukuman qisas. Dia buat. Cuma tak tahulah sekarang ni Arab Saudi ni pun, kita pun pening juga tengok dia. Ada orang kata, macam mana ni Saudi? Kita kata kita tak tahulah, kita malas ambil tahu. Kita malas ambil tahu cerita pasal Saudi ni. Cuma kalau tanya kita tak setuju dengan apa yang dilakukan oleh pemerintah yang baru ni. Okey. Kata Syekh, wa hadhihi al-alamah zahiratul yawm. Wa hadhihi alamah zahiratun al-yawm. Ma'al asaf, dia kata. Tanda ni telah terzahir. Ini yang menyedihkan kita, dia kata. Fi aktsaril budani Islam, pada kebanyakan negara-negara Islam. Falam ya'udu yahkumuna bil Islam. Mereka tak berhukum dengan hukuman Islam illa fima yata'allaqu bi umuri zawaj wa talaq wal mirath wa nahwiha. Hukum Islam yang diorang pakai cuma yang satu bab lagi. Apa dia? Bab kahwin, bab ni talak dan juga pewarisan harta. Itu je lah. Tapi kat Malaysia ni ada lagi. Kita ada mahkamah syariah yang membahaskan tentang hukuman nikah kahwin, talak dan juga pewarisan harta. Kita juga ada akta yang dipanggil sebagai akta perbankan Islam, akta takaful Islam yang masuk dalam muamalat. Cuma kita ni kurang sikit bab jenayahnya. Hudud ta'zir belum ada lagi. Hudud dan qisas ada lagi. Ta'zir, hukuman-hukuman yang disebut, yang dinyatakan di dalam undang-undang kita ni, selain daripada kesalahan yang ada peruntukan hudud dan qisas, maka dia boleh termasuk dalam ta'zir. Dia boleh termasuk dalam ta'zir. Adapun muamalat, kita dah ada. Kita dah ada perbankan Islam,
kita dah ada takaful Islam. Cuma bab tu masuk dalam akta. Alhamdulillah. Tapi jenayah tak ada lagi Ustaz. Hudud dengan qisas tak ada lagi. Hudud dengan qisas tak ada lagi. InsyaAllah kita doakan agar pemimpin kita berusaha untuk memberikan pendidikan kepada rakyat dan memperbaiki sistem mahkamah syariah kita ni dan mahkamah sivil supaya tidak orang kata apa bertindak, supaya dapat dilaksanakan hukuman tu dengan elok. Cuma kita ni kadang-kadang lah saya sebut, kita ni kadang-kadang bila orang kata apa dalam keadaan negara kita ni dilanda dengan Islamofobia umpamanya kan. Orang takut dengan Islam sekarang ni. Jadi kita mungkin masa nak promosi tu, kita promosikan Islam tu dengan keadilan. Kerana hukuman Islam ni dia punya maqasid ataupun objektif yang nak dicapai sebalik daripada hukuman itu dilaksanakan. Dia ada objektif yang nak dicapai. Hudud memang nampak bengis, memang nampak ganas, potong tangan kan, salib bagi hirabah, tapi di sebaliknya dia nak menetapkan istiqrar, keamanan, nak menetapkan keadilan. Mungkin kita boleh cerita yang tu, hukuman Islam memberikan keadilan kepada semua. Hukuman Islam ingin menghapuskan jenayah. Kan macam polis kita bila dia kata kita nak hapuskan jenayah, kita nak banteras jenayah, kita nak lawan orang jahat, dia tak bagi tahu pun hukuman dalam akta tu ada berapa. Kadang-kadang hukuman tu gantung mandatori contohnya kan, gantung sampai mati. Tapi dia lebih cerita benda yang menjadi beyond that. Maksudnya objektif. Kenapa undang-undang dilaksanakan? Supaya setiap orang dapat keadilan. Tenteram hidup dia. Oleh kerana itulah saya nak sebut ya, cara kita promosi, cara kita bercerita tentang hukum Islam tu perlu kita olah sedikit supaya orang nampak, oh Islam buat benda ni sebab ni. Islam buat benda ni sebab ni. Bukan kerana dia tu bengis, bukan kerana dia tu memang zalim, tak. Sebab itu kalau kita tengok dalam hadis Nabi SAW ketika mana melaksanakan hukuman ni pun ada waktu-waktu Nabi SAW suruh sahabat balik. Kerana ada dosa-dosa peribadi ni yang Nabi tak nak ambil lah kes ni kalau boleh. Seperti mana yang berlaku kepada Ma'is Al-Aslami, dia mengaku depan Nabi SAW dia berzina, Nabi SAW suruh dia balik. 4 kali Nabi tolak dia datang balik mengaku depan Nabi SAW, akhirnya barulah Nabi laksanakan hukuman rejam. Kerana zina bagi orang yang dah menikah, rejam. Maka rejam sampai mati. Okey. Kata Syekh lagi. Ammal muamalat at-tijariyah wal uqubat al-jinaiyah wal hudud asy-syar'iyyah fal kathir yahkumu bil qawanin al-faransiyah wal britaniyah wa ghairiha. Adapun urusan yang berkaitan dengan undang-undang muamalat perniagaan, undang-undang yang berkaitan dengan hukuman jenayah, hukuman hudud syar'i, kebanyakan orang-orang Islam hari ini berhukum dengan undang-undang Perancis, Britain dan selainnya. Wa hadha hukmun bighairi ma anzalallah. Ini adalah hukum selain yang diturunkan oleh Allah. Jadi ini benda yang kita perlu ambil sebagai muhasabah. Kan? Jangan marah kerana ini teguran yang betul. Iaitu macam mana nak buat? Kita kena usaha daripada sekarang. Bagi tahu kepada generasi kita, hukuman ini wajib dilaksanakan oleh pemerintah Islam. Cuma sebelum nak laksanakan tu, kita perlu sediakan prasarana, sediakan apa yang kita panggil sebagai ekosistem supaya hukuman tu apabila dilaksanakan, dia dapat dilaksanakan dengan baik. Kerana ada sebahagian negara yang mempunyai semangat nak laksanakan hudud dan ta'zir qisas ni. Tapi bila mana persediaan itu tidak mantap, bila persediaan itu tidak lengkap, bila ekosistemnya tidak baik, maka dia menjadi backfire kepada Islam. Sedangkan yang lemah itu, pengurusan yang lemah itu adalah pentadbiran. Tetapi orang nampak Islam yang tak berjaya. Jadi sebab itu, dia perlu bermula dengan pendidikan, dia perlu bermula dengan kesungguhan orang-orang politik untuk melaksanakan hukuman ini.
supaya hukuman ini dapat dilaksanakan dengan baik. Wallahu a'lam. Kita tengok kepada tanda yang berikutnya, ya, iaitu bab yang ke-84, kasratur rum wa qillatul arab. Di antara tanda kiamat yang kecil yang akan berlaku di akhir zaman nanti ialah Rom menjadi ramai dan Arab menjadi sikit. Siapa dia Rom? Kata Syekh Muhammad Al-Arifi, Ar-Rum hum may yutlaqu alaihimul yawm al-Urubiyun wal Amerikan. Rom ialah mereka yang dipanggil hari ini dengan nama orang-orang Eropah dan orang-orang Amerika. Wasummu bir-Rum nisbatan ilal Asfar ibni Rum. Mereka dipanggil, dinamakan dengan Rom kerana mengambil sandaran daripada seorang yang bernama Asfar bin Rum. Ini keturunan mereka lah. Nama dia Al-Asfar bin Rum. Walihada yutlaqu alaihim Banul Asfar. Oleh kerana itulah mereka dipanggil Banul Asfar. Anak-anak Asfar. Bahkan sebenarnya kalau tengok jasad mereka ni, orang Eropah ni, memang sesuai pun dipanggil sebagai Banul Asfar. Kenapa Banul Asfar? Kerana mereka ini berkulit putih kuning, rambut mereka pun blond, kuning, kekuningan. Jadi nak bagi tahu sesuai sangatlah nama tu. Jadi itu yang disebutkan. Okey. Bila Nabi SAW kata mereka ramai. Bila mereka ramai? Kita tengok hadis. Yang mana Nabi SAW, Mustawrid Al-Fihri, dia mengatakan kepada Amr bin Al-As. Amr bin Al-As sahabat Nabi SAW. Dia kata, taqumus sa'ah war-rum aktsarun nas. Nabi kata, dia kata, akan berlakunya kiamat dalam keadaan orang Rom itu menjadi manusia yang paling ramai. Faqala lahu Amr bin Al-As, absir ma taqul. Amr bin Al-As kata, kau tengok betul-betul apa yang kau cakap ni. Perhati betul-betul apa yang kau cakap ni. Maksudnya, hati-hati nak cakap ni. Qala aqulu laka ma sami'tu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dia pun kata, aku sebut pada engkau ni apa yang aku dengar sendiri daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kau jangan susah hati. Ya, kau jangan susah hati. Aku hanya membacakan kepada kamu apa yang aku dengar daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Amr bin Al-As kata, in takun qulta dzak, kalau betul lah itu yang kau sebutkan, kalau betul lah itu yang kau cakap, kalau betul lah yang kau ni memang betul-betul dengar daripada Nabi SAW, dan itulah yang Nabi sebut, inna fihim la khisalan arba'ah. Sesungguhnya pada orang-orang Rom ini, sesungguhnya pada orang-orang Eropah ini dan orang-orang Amerika ni. Sebab Amerika pun datang daripada Eropah juga kan. Mereka ada 4 khisal. Mereka ada 4 ciri yang ada pada mereka yang menyebabkan mereka tu paling ramai bila kiamat berlaku. Ini kata Amr bin Al-As. Hadis ini riwayat Muslim. Kata Amr bin Al-As, sekadar pemerhatian dia pada sifat orang Rom ni, Amr bin Al-As kata, innahum la asra'un nas karatan ba'da farrah. Mereka ini adalah manusia yang paling cepat kembali setelah tewas. Maksudnya kalau mereka telah tewas, mereka cepat kembali dan bangkit semula. Mereka cepat bangkit balik. Cuba kita tengok. Dalam sejarah, kita ada Perang Dunia Pertama, kita ada Perang Dunia Kedua. Perang Dunia Pertama pun kita ada, Perang Dunia Kedua pun kita ada. Yang mana dalam Perang Dunia Pertama, ya, dan Perang Dunia Kedua ni, dia melibatkan kebanyakan negara-negara Eropah selain daripada US lah. US pun terlibat juga dalam Perang Dunia Kedua tu. Tapi dalam sejarah Perang Dunia Pertama, ya, dalam sejarah Perang Dunia Pertama juga melibatkan negara-negara. Ramai yang mati. Ya, ramai yang mati. Tapi tengok hari ini. Walaupun mereka pernah terlibat dalam peperangan yang dahsyat, yang maha dahsyat, begitu ramai yang mati,
Tapi mereka hari ini, Eropah adalah negara yang maju. Kebanyakanlah, bukan semua. Ada juga negara Eropah yang tak maju ni, ada juga. Tapi kebanyakan negara Eropah hari ini maju. Kenapa maju? Kerana mereka bangkit semula. Kerana mereka bangkit semula setelah mereka tewas. Ini yang disebutkan oleh seorang sahabat Nabi SAW berdasarkan apa yang dia perhati. Ya, berdasarkan apa yang dia perhati dan kita tengok, oh betul lah. Apa yang disebut tu nampak macam tepat pula. Tepat pula apa yang disebut tu. Itu yang disebut sifat yang pertama, ciri yang pertama. Ciri yang kedua, wa innahum la khairun nasi limiskin wa faqir wa dhaif. Mereka adalah sebaik-baik manusia bagi orang miskin, bagi orang fakir dan bagi orang dhaif. Bagi orang lemah. Orang yang lemah pun mereka bantu. Orang miskin pun mereka bantu. Orang fakir pun mereka beri makan. Siapa ni? Orang-orang Eropah pada hari ini. Yang mana kalau kita tengok di dalam dunia pada hari ini, ya, kalau kita tengok dalam dunia ni, kita boleh kata orang Eropah lah paling baik sekali ya, dalam membantu orang susah. Ya, dalam membantu orang susah ni nampak orang Eropah ni bersungguh dalam nak beri makan. Walaupun mereka ni adalah kelemahan mereka ada. Tapi dalam bab nak membantu orang susah, mereka memang bersungguh. Dalam nak membantu orang susah ni mereka memang bersungguh. Ini disebutkan oleh Amr bin Al-As. Dia sebut lagi. Dia kata, wa innahum la ahlamun nas inda fitnah. Dan mereka ini manusia yang paling santun ketika mana berdepan dengan bencana. Bila berdepan dengan bala, bila berdepan dengan pergaduhan, kekacauan, mereka adalah orang yang paling santun, yang paling tenang. Tak kelang kabut, tak gabra. Gabra sikit-sikit lah kan. Ini sifat-sifat mereka, kata Amr bin Al-As. Empat sifat yang menyebabkan mereka bertahan sehingga ke dekat-dekat nak kiamat. Sebab tu tak heran mereka paling ramai. Dan disebut warabi'ah hasanah jamilah. Yang keempat ni, ini merupakan yang baik dan yang cantik. Wa annahum la amna'un nas min zulmil muluk. Mereka adalah orang yang paling penghalang bagi kezaliman raja-raja. Maksud kalau ada pemerintah mereka buat kezaliman, mereka akan bantah. Mereka akan halang, mereka akan tahan. Nak bagi tahu pada kita semua supaya kita ni kena ada, orang kata apa, sifat yang samalah kalau kita nak berjaya, kalau kita nak bersungguh. Kalau kita nak bersungguh, nak menjadi umat yang maju, umat yang ramai, umat yang kuat, kena adalah sifat-sifat ni. Nah, ini kata Amr bin Al-As, dan apa yang disebut tu betul lah. Hari ni pun kita tengok negara-negara Eropah ni adalah benda ni. Cepat bangkit setelah tewas, sebaik-baik manusia bagi orang miskin, beri makan, beri bantuan. Orang yang paling tenang bila ditimpa musibah, ditimpa fitnah. Dan cukup tak suka kepada kezaliman raja-raja, kezaliman pemerintah. Cakap. Mereka akan bercakap secara terang-terangan kalau berlaku kezaliman pemerintah. Dan mereka akan persoal. Sebab itu kalau kita tengok dekat parlimen, kalau parlimen UK lah, perbelanjaan yang digunakan oleh istana England juga dipersoalkan dalam parlimen. Dipersoalkan dalam parlimen, nak kata dahsyat jugalah. Kita tak berani bersoal. Kita belum sampai pada tahap tu lagi. Kan? Okey.
kita tengok kepada apa hadis yang dibawakan. Dia kata Syekh Muhammad Al-Arifi, dibawakan riwayat daripada Muslim. Wa an ummi Syarik annaha sami'at an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul la yafiranna an-nas min ad-dajjal fil jibal. Qalat ummu Syarik, ya Rasulullah, fa aina al-arab yawma idzin? Qala hum qalil. Ummu Syarik kata dia mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan manusia ni akan lari daripada dajjal. Manusia ni bila di akhir zaman nanti, bila dajjal keluar, manusia akan lari, melarikan diri ke bukit-bukit, tak mau campur. Qalat ummu Syarik kata apa? Ya Rasulullah, fa ainal arab yauma idzin? Wahai Rasulullah, Arab kat mana masa tu? Nabi kata hum qalil, bilangan mereka sedikit. Bilangan mereka sedikit. Ada juga yang kata, cubalah untuk tafsir, tak tahu betul ke tidak, hanya telahan. Apa dia? Sebahagian ulama cuba mentafsirkan, kata Rom manusia yang paling ramai tu boleh jadi ia bukan semestinya orang-orang Rom saja yang berketurunan daripada mereka. Tak. Boleh jadi yang dimaksudkan itu adalah dari sudut lidah mereka seperti lidah orang Eropah. Boleh jadi. Sebab hari ini kita tengok begitu ramai orang-orang Islam yang boleh berbahasa Inggeris. Begitu ramai orang-orang Arab, terutamanya orang-orang Arab di utara Afrika yang boleh berbahasa Perancis. Adakah itu maksudnya? Wallahu a'lam. Kan? Bahkan kadang-kadang orang Islam sendiri yang mengaku Muslim, alhamdulillah mereka Islam, mereka Muslim, tapi mereka lebih fasih berbahasa Inggeris berbanding berbahasa Arab. Ya. Baik. Kita tengok bab yang seterusnya, iaitu bab yang ke-85. Istifadatul mal wa kasratuhu bainan nas. Harta menjadi melimpah dan harta menjadi banyak beredar dalam kalangan manusia. Baik. Kata Syekh Muhammad Al-Arifi, "Ashal muslimuna sinina mutatabi'ah ma'a Rasulillah SAW wa sinina ba'dahu wa hum fi shadhafin min al-'aish wa hajatin syadidah." Kata Syekh Arifi, orang Islam ni hidup bertahun-tahun secara berturut-turut bersama dengan Nabi SAW, dan bertahun-tahun lepas daripada Nabi wafat, dalam keadaan mereka ni berada dalam kesempitan hidup dan dalam keadaan yang sangat terdesak, sungguh-sungguh. Hatta kana yamurrul hilal, talul hilal wa ma uqida fi baiti Rasulillah SAW nar. Bahkan kalau ikut zaman Nabi tu, ya, bertukar bulan demi bulan, dan di rumah Nabi tu masih lagi belum dihidupkan Nabi. Innama ta'amuhu al-aswadan at-tamru wal ma. Yang mana makanan Nabi yang biasa Nabi makan pada di zaman Nabi itu aswadan. Apa itu aswadan? Tamar dan air. Jarang sangatlah masak-masak ni. Fakana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yuhaddithu ashabahu bi anna al-hala sayataghayyar. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bercerita kepada sahabatnya, sesungguhnya keadaan itu akan berubah. Wa anna min alamati sa'ah ay yafidhal mal. Dan di antara tanda kiamat ialah harta menjadi melimpah. Hatta anna rajul yas'a bi zakati malihi syahran la yajidu man ya'khudhuha li shiddati istighna'in nasi anha. Sehingga seorang lelaki ni dia bersungguh cari bawa zakat harta dia tu, berjalan sebulan cari orang, tak jumpa siapa yang nak ambil, siapa yang layak boleh terima zakat dia. Kerana manusia memang tak perlu, manusia kaya. Ini yang akan berlaku di akhir zaman nanti. Fa'an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la taqumu sa'ah hatta yaksura fikumul mal fayafidha hatta yuhimmu rabbul mal.
yang bermaksud hatta yuhimma rabbal mal may yaqbaluhu minhu sadaqah wa yud'a ilaihi ar-rajul fayaqul la irabali fi. Yang bermaksud hadis ni hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Maksudnya daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, daripada Nabi SAW, Nabi kata tidak akan berlaku kiamat sehingga harta jadi banyak, melimpah, sehingga ia menyusahatikan pemilik harta. Kan? Hatta yuhimma rabbal mal may yaqbaluhu minhu sadaqah. Sehingga orang yang punya harta tu jadi tak tahu nak bagi kat siapa. Wa yud'a ilaihi ar-rajul. Jadi bila dipanggil orang, mari. Nak zakat tak? Mari ya, nak zakat tak? Panggil orang. Orang yang dipanggil tu kata apa? La irabali fi. Aku tak ada keperluan. Aku tak ingin lah. Aku tak mau. Aku tak mau apa yang kau nak tawarkan, sedekah yang kau nak bagi pada aku tu, kerana aku juga ada harta aku sendiri. Tu nak bagi tahu. Di zaman orang dah tak mau. Di zaman orang dah tak mau dah kepada harta yang nak disedekahkan pada dia. Sehingga orang jadi susah hatilah. Aku nak bagi zakat kat siapa ni kan? Aku nak bagi zakat kat siapa sebab orang dah tak mau terima dah. Jadi ini akan berlaku di akhir zaman nanti. Jadi tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, ya, mungkinlah pada zaman ni kita tak nampak lagi. Ya, kita tak nampak lagi. Tapi di akhir zaman nanti benda tu pasti berlaku. Banyak sebenarnya di dalam hadis-hadis akhir zaman ni yang dah berlaku hari ni, tapi di zaman dulu hadis tu mungkin dianggap macam mana ni? Tak boleh terbayang dia berlaku. Ya, oleh kerana itulah kita kena beriman dengan hadis-hadis seperti ini. Walaupun akal kita kata macam mana? Tak boleh terbayang. Sebab hari ini kita tengok manusia berebut-rebut nakkan harta. Ya? Berebut-rebut nakkan harta. Tapi kita pula, hadis ni pula cerita orang tak nak pula. Lihat, kan? Tapi benda ni pastinya akan berlaku. Baik. Ya, tengok. Apa lagi kata Syekh Muhammad Al-Arifi? Wa an Abi Musa Al-Ash'ari radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala la ya'tiyanna 'ala an-nasi zamanun yatufu ar-rajul fihi bis-sadaqah min adh-dhahab la yajidu ahadan ya'khudhuha. Daripada Abu Musa Al-Ash'ari radhiyallahu anhu katanya, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la ya'tiyanna 'ala an-nasi zamanun, akan datang kepada manusia ni satu zaman, yatufu ar-rajul fihi bis-sadaqah, yang mana seorang lelaki berputar-putar, berpusing-pusing, bermundar-mandir pada zaman itu dengan membawa harta zakatnya daripada emas, tapi dia tak tahu, dia tak jumpa siapa yang boleh mengambil harta zakatnya itu. Maksud dia bermundar-mandir tu, dia cari orang lah. Dia cari orang nak bayar dia punya zakat tu, tapi orang tak terima. Orang tak terima. Baik. Wa qad ikhtalafa ahlul ilm hal waqa'at hadhihi al-alama am la. Ahli ilmu berbeza pendapat berkenaan dengan tanda ni dah berlaku ke belum, yang kata harta jadi berlimpah-limpah ni sampai orang tak nak terima ni. Faqila inna dhalika tahaqqaq fi hadis sahabah bisababil futuhat wa ghanimatuhum li amwalil furs war rum. Bisababil futuhat wa ghanimatihim li amwalil furs war rum. Dikatakan benda ni dah berlaku dah di zaman sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam disebabkan pembukaan kota-kota, pembukaan negeri-negeri yang begitu banyak, dan harta rampasan perang mereka jadi banyak.
waktu di mana orang Islam berjaya membuka Parsi, berjaya membuka Rom, ya, berjaya membuka Parsi dan berjaya membuka Rom. Jadi pada waktu tu banyak harta-harta dibawa masuk, sehingga ada satu kisah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika mana, ya, ketika mana dia tengok harta dibawa masuk, harta-harta yang banyak ni dibawa masuk ke dalam kerajaan dia. Hasil daripada harta-harta rampasan perang. Ya. Bila kalahkan Rom, harta-harta Rom tu masuk dalam kerajaan Islam. Jadi bila masuk dalam kerajaan Islam, Umar menangis. Sehingga pada waktu tu sahabat yang tengok dia menangis, dia tanya, Abdurrahman bin Auf tak silap saya, dia bertanya, dia kata, yang kau menangis ni pasal apa? Kan? Ma yubkika ya Amirul Mukminin? Apa yang menyebabkan kau menangis wahai Amirul Mukminin? Hari ini merupakan hari gembira. Patutnya hari ini hari seronok. Pasal apa kau menangis? Dia kata apa? Ya. Dia kata tidak akan masuk benda ni ke dalam mana-mana negara, mana-mana umat, melainkan akan masuk kepadanya sekali lagi kebencian dan kedengkian. Al-hasad wal baghdha, benci membenci dan dengki mendengki. Jadi dikatakan zaman itulah zaman harta banyak. Di zaman pembukaan kota-kota. Ada kata yang macam tu, maksud tafsiran macam tu. Summa fadal mal fi zaman ya Umar bin Abdul Aziz. Kemudian ada juga yang kata di zaman Umar bin Abdul Aziz, fa kana ar-rajul ya'ridu sadaqatahu. Ada seorang lelaki di zaman tu menawarkan sedekahnya, zakatnya, fala yajidu may yaqbaluha, dia tak jumpa siapa yang menerimanya. Hatta anna ar-rajul la ya'ridu malahu ala man yarahu muhtajan fayaqul la irabali fi. Sehingga kan dia bagi pada orang yang nampak macam perlu, macam miskin. Tapi bila bagi, dia kata la irabali fi. Aku tak ada keperluan, aku tak mau. Jadi ada yang kata dah berlaku dah. Ada yang kata ini akan berlaku di akhir zaman. Yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam telah pun mengisyaratkan bi annal mala sayaksur zaman al-mahdi alladhi yahsul mala haswan. Yang mana di zaman Mahdi nanti, Mahdi akan hasu. Mahdi ni akan genggam harta dan beri kepada orang tanpa kira. Maksud dia ambil, dia bagi, dia ambil, dia bagi. Dia tak kira pun kerana terlalu banyak harta tersebut. Dan pada waktu itulah bumi mengeluarkan keberkatannya. Jadi manusia menjadi senang, menjadi kaya disebabkan keberkatan dan kekayaan itu keluar. Oleh kerana itulah Al-Imam Al-Qurtubi mengatakan nampak macam akhir zaman lah, yang mana Nabi SAW bagi tahu zaman Nabi Isa pun sama. Zaman Nabi Isa pun berlakunya banyak harta-harta yang disebarkan ataupun diberikan kepada manusia sehingga manusia tak perlu minta pada orang lain. An Sa'id Al-Jurairi an Abi Nadrah qala kunna julusan 'inda Jabir faqala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakunu fi akhir ummati khalifatun yuhsil mala hasya la ya'udduhu adada. Qultu li Abi Nadrah wa Abi Al-Ala atarayani annahu Umar bin Abdul Aziz qala la. Ini riwayat Muslim. Yang bermaksud daripada Sa'id Al-Jurairi daripada Abi Nadrah, dia kata kami duduk di sisi Jabir. Jabir siapa? Jabir ni sahabat Nabi SAW. Jadi Jabir riwayat daripada Nabi, Nabi kata di akhir zaman nanti, di akhir umat aku nanti ada seorang khalifah. Ada seorang khalifah yang mana dia ni yuhsil mala hasya. Dia ambil je. Dia ambil je. Dan dia tak kira pun. Dia tak kira pun. Maka Sa'id Al-Jurairi tanyalah kepada Abu Nadrah dan Abu Al-Ala.
Dia kata, adakah kamu berdua menyangka berpandangan itu ada zaman Umar bin Abdul Aziz? Mereka berdua kata tidak. Itu zaman lain. Jadi ini di antara hadis-hadis yang menunjukkan bahawasanya di akhir zaman nanti ni akan berlaku, ya, harta yang melimpah ruah. Walaupun pada waktu ni kita mungkin tak dapat bayangkan macam mana, tetapi percayalah benda ni akan berlaku dengan pasti, dengan yakin. Sebab apa? Sebab Nabi SAW sebut dalam hadis yang sahih. Sebab Nabi SAW dah sebutkan di dalam hadis yang sahih, jadi tidak ada ruang untuk kita, melainkan kita terimalah kerana hadis ni sahih daripada Nabi SAW. Jadi itulah sedikit yang saya boleh sampaikan pada malam ini. Mudah-mudahan ada manfaat untuk diri kita bersama. Saya save kejap. Kita berhenti di sini insya-Allah. Jadi kita sambung untuk kuliah yang akan datang nanti, insya-Allah. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di syurga tidak ada yang bujang. Jadi boleh jadi tak jodoh kita di syurga adalah orang yang tidak sezaman dengan kita atau dia umat Nabi lain. Wallahu ta'ala a'lam. Yang disebutkan di dalam hadis sekadar yang saya tahu ialah memang Nabi SAW kata dalam syurga tidak ada bujang. Kalau di dalam dunia dia tak menikah, maka Allah Azza wa Jalla akan nikahkan dia dengan mana-mana manusia yang ada dalam syurga. Jadi setakat tu je yang kita tahu, adakah daripada umat Nabi lain ataupun umat Nabi yang sama, itu kita tidak pasti. Tetapi pastinya apa yang akan berlaku ialah tidak ada manusia yang dalam syurga itu dia makan hati, tak ada. Ya, dia tak ada, orang kata apa, tak ada benda yang merunsingkan dalam syurga. Semuanya bahagia-bahagia belaka. Ya, baik. Okay, kita tengok lagi soalan yang ada. Okey, ini ada satu lagi soalan. Assalamualaikum. Ada hadis Nabi sebut tentang kecelakaan bangsa Arab kerana Ya'juj Ma'juj. Tapi kat muka bumi ni banyak bangsa, kita Melayu dan Asia. Jadi macam mana kita nak faham hadis ni? Hadis ni Nabi SAW sebut masa tu Nabi sedang tidur. Lepas tu Nabi terjaga. Nabi kata celakalah. Celaka ni maksud dengan kesianlah. Malanglah bagi Arab daripada keburukan yang makin hampir. Nabi SAW sebut begitu. Jadi bila Nabi SAW sebut begitu, Nabi maksudkan ialah akan berlaku keburukan pada Arab. Ya. Kenapa keburukan pada Arab? Dikatakan kerana pada waktu tu orang Islam yang paling ramai adalah Arab. Nabi bukan hanya maksud Arab lah sebenarnya. Nabi maksudkan orang Islam, tapi waktu tu paling ramai orang Islam ni Arab. Ada juga yang kata yang Nabi maksudkan itu ialah pembunuhan Osman. Yang mana bila pembunuhan Osman berlaku bencana demi bencana kepada orang Islam, terutamanya orang Arab yang duduk di Madinah dan Mekah pada ketika itu. Wallahu a'lam. Bukan bermaksud hanya Arab dia kena, tak. Semua kena. Tapi Nabi khususkan pada Arab kerana pada waktu tu Arab paling ramai kalangan orang Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nak tanya, kalau wanita hamil tidak mampu atau sempat membayar hutang puasanya yang lepas tapi dapat berpuasa untuk Ramadan tahun itu.
Adakah cukup dia hanya membayar fidyah untuk membayar hutang puasanya yang lepas? Ulama berbeza pendapat dalam masalah ni. Ada yang membezakan. Kalau dia takut kerana tu anak dia takut anak dia bahaya kerana dia mengandung ataupun dia menyusukan anak, maka dia perlu membayar, menggantikan puasa dan membayar fidyah. Tapi kalau dia takut pada diri dia saja, dia perlu menggantikan. Ada yang kata tak, hanya perlu bayar fidyah sahaja. Ada yang kata kena qada. Wallahu a'lam. Dalam isu ni ada perbezaan pandangan dan kesemuanya adalah khilaf yang muktabar. Kalau tanya pada saya cenderung pada pendapat yang mengatakan dia hanya perlu mengqadakkan puasanya. Tetapi kalau dia tak qadak puasanya sehingga datang Ramadan berikutnya, kalau dia tinggalkan tu kerana uzur, contohnya dia menyusukan anak memang tak sempat nak puasa, tak sempat langsung nak puasa sehingga datang Ramadan berikutnya, uzur, ataupun dia sakit, dia tak mampu, maka dia tak perlu untuk bayar fidyah. Atas kelewatan itu dia hanya qada aja bila Ramadan yang baru tu berakhir. Tapi kalau dia lengah-lengahkan, dia perlu fidyah dan juga qada. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semoga dirahmati Allah dan semoga puan juga ya. Pada pandangan Prof, adakah kita sekarang sudah mula masuk ke fasa tanda kiamat besar sebab ramai dah mula menunggu kehadiran Imam Mahdi? Wallahu a'lam. Tanda-tanda kiamat besar itu seperti Imam Mahdi, Nabi Isa dan Dajjal masih lagi belum ada tanda yang jelas. Yang bising pasal Imam Mahdi itu pun dia bukan nak angkat Imam Mahdi seperti mana ciri-ciri yang ada dalam hadis Nabi yang namanya Muhammad bin Abdullah. Dia pergi angkat orang lain yang nama Hashim. Yang tu pelik lah. Jadi sebab itu nasihat saya seperti mana yang dinasihatkan oleh Sufyan Ats-Tsauri, iaitu bila mana orang bising-bising tentang Mahdi, dia kata apa? Dia kata in marra ala babika fala takum minhu fi syai' hatta yajtami'an nasu alaih. Kalaulah Mahdi itu muncul lalu di depan pintu rumah kamu, kamu jangan buat apa-apa lagi sehingga manusia berhimpun melantik dia menjadi pemimpin. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ada dengar satu klip video ceramah Ustaz Fathul Bari tentang dalam mukadimah kitab Muslim, Imam Muslim nyatakan tak boleh beramal dengan hadis dhaif. Mukadimah Imam Muslim ni panjang dan Imam Muslim menceritakan di dalam mukadimah itu tentang bahaya hadis-hadis yang tidak sahih ni. Bahaya hadis-hadis yang tidak sahih ni memang ya ada di dalam mukadimah Sahih Muslim. Tetapi adakah Imam Muslim menolak beramal dengan hadis dhaif secara mutlak ataupun dia beramal dengan hadis dhaif secara bersyarat? Itu masih lagi dalam kajian para ulama kerana Imam Muslim tidak menyatakan dengan jelas dalam masalah tu, sekadar kajian saya lah. Jadi tapi dalam mukadimah Sahih Muslim memang ada sebut tentang bahaya hadis palsu, tentang bahaya menerima riwayat yang tidak sahih daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, memang ada. Jadi elok baca mukadimah Sahih Muslim ni untuk kita lebih sedikit berhati-hati dalam penyebaran hadis-hadis yang tidak sahih daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu alam. Terima kasih banyak pada semua yang hadir pada malam ini. Saya mohon maaf kalau terkasar bahasa tersilap kata. Terima kasih kepada penganjur. Terima kasih kepada semua yang hadir. Saya mohon kita doakan supaya anak Kak Lin kita, dia orang kata apa? Daripada penyakit, disembuhkan daripada penyakit. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan kemudahan pada mereka insya-Allah. Jadi saya berhenti di sini dulu. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.